Sebab tu saya tak berapa suka kalau benda tu secara asal tidak salah. Kita mesti mazhab Syafi'i. Ada Imam Syafi'i seorang ke ulama atas dunia ni? Kan? Boleh nak follow. Saya sendiri pun master saya dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita tak nak sempit ke orang hanya dengan satu-satu aliran sahaja. Kerana dunia hari ni sebenarnya tidak membenarkan sedemikian. Yang tak duk bersungguh mazhab Syafi'i itu hanya ibadah je pun, kan? Tapi bila kita lihat dari isu-isu muamalah, hampir tidak ada wajah mazhab Syafi'i. Saya tanya tuan-tuan sini, berapa ramai yang sini ada rumah sewa? Ada rumah sewa? Siapa ada rumah sewa sini? Orang duk bagi contoh zakat bayar pakai duit, itu very simple. Saya bagi contoh lain pula. Saya belajar fiqh muamalah tuan-tuan, hampir tidak nampak wajah mazhab Syafi'i dalam pengamalan di Malaysia dan sebagai negara-negara Islam. Because mazhab Syafi'i dalam hak awal muamalah, kalau kita berpegang dengan satu aliran, dia tak boleh pergi. Kan? Siapa ada rumah sewa sini? Tak ada. Tuan-tuan bila rumah sewa, tuan-tuan ambil deposit tak? Pasal apa ambil? Mazhab Syafi'i mengharamkan wang pendahuluan diambil. Tak kira lah deposit ke, booking ke, asal wang pendahuluan saja. Ataupun dalam peristilah fiqh, muamalah disebut sebagai urbun. Kerana Nabi sebut dengan jelas. Bukan Nabi sebutlah, dalam hadis marfu' yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dalam buku-buku sunan, saya ingat sunan Abi Daud. Nahan Nabi ambi'il urbun. Nabi larang urbun. Urbun ni maksud ambil wang pendahuluan. Baik itu majoriti para ulama tak boleh ambil wang pendahuluan. Sama ada sebelum akad atau selepas akad. Deposit tu after akad lah tu. Kalau booking before akad. Dan itu juga pengamalan di pembangkang dan institusi kewangan. Security deposit lah, booking fees lah. Muamalah memang tak dinafikan lah. Memang dia campur aduk semua ikut dan dia, jadi menguntungkan dia. Dan tidak menyalahi syariat. Itu yang penting. Pasal apa ambil duit booking ni? Pasal apa ambil duit deposit ni? Majoriti ulama mengharamkan. Hanafi baik, Maliki baik, Syafi'i baik. Dah kita mazhab Syafi'i kan, tak payahlah ambil duit deposit. Bayar pula macam biasa. Ini dah lah ambil deposit. Deposit tu pula 2+1 lah, 2+2 lah. Hak zalim lagi? Tidak zalim lah. Mana nak jaga dia, nak secure dia punya duit tu 2+3 lah, 1+3 lah. Pasal orang kena duduk rumah sewa. Kadang sewa dia tak bayar sampai 2-3 bulan. Kadang api pun tak bayar sampai 2-3 bulan, makan ribu. Bila dia keluar, api tinggal 1,000 lebih tak bayar. Jadi 1+1 dia kata tak secure. Aku mesti 1+2. Itu yang banyak diamalkan. Tapi 1+3 saya tak pernah dengar lah. Saya je over tu. Tapi 1+2 biasa. Pasal apa ambil wang deposit? Haram di sisi majoriti. Jadi muktamarkan mazhab Hambali saja boleh mengambil wang pendahuluan atau apa yang disebut sebagai urbun. Tapi lah konteks contemporary, dia tak melihat lagi ni Hanafi, ni Syafi'i, ni Maliki, ni Hambali. As long as this one is very practical, this one is relevant, ia tidak menzalimi sesiapa dan dia untuk keharmonian kewangan, maka dia diterima baik. Banyak dalam haiwan muamalah. Saya boleh sebut pada tuan-tuan puluhan pendapat hari ini yang tidak lagi melihatlah konteks mazhab-mazhab tertentu, tapi lebih kepada keharmonian muamalah itu sendiri, khususnya dalam muamalah kewangan. Pasal apa dalam hak muamalah kita boleh buat macam itulah, hak ibadah kita tak boleh buat? Apa beza muamalah dengan ibadah? Prinsipnya sama, metodnya sama, sistem ijtihadnya sama, pendapat yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang sama. Pasal apa tak boleh? Pasal apa kalau buat ibadah mesti mazhab Syafi'i? Pasal apa dalam muamalah boleh pula? Apa beza dalam ilmu fiqh antara ibadah dan muamalah? Tidak ada beza. There is no different. Kalau dalam haiwan muamalah boleh, ibadah pun sedemikian rupa. Tapi dia kerana tak ada ilmu, jumud, dan tak dinafikan sebahagian kita lah duduk cakap ni, kan? Yang menghasut manusia ke arah sedemikian. Mesti mazhab Syafi'i. Apa salah kamu sempit? Kalau Al-Imam Syafi'i tak lahir pun Islam dah lengkap. Dan masih ada ulama lain yang bawa ilmu fiqh kepada kita. Nak follow tu tak ada masalah. Saya sendiri follow mazhab Syafi'i.
Tapi jangan fanatik. Itu fanatik dia tu. Hatta Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lam Nubala memperingatkan la yataqayyadu bi mazhabin muayyan illa jahil atau muta'assibun. Dia pun kata kalau orang ta'assub atau fanatik kepada satu mazhab fiqh, ketahuilah bahawa orang itu sama ada dua. Sama ada dia jahil, dia tak tahu. Itu banyak berlaku lah. Ataupun dia muta'assibun. Dia ni fanatik. Dan kefanatikan mazhab ni memang ada setiap zaman. Memang ada tuan. Kalulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila dia berpindah ke Mesir, dia bertembung tu dengan Al-Imam Al-Ashhab rahimahullahu ta'ala, leader lah mazhab Maliki di Mesir. Tuan-tuan bayanglah di Mesir pada waktu itu tu mazhab Maliki mendominasi. Tiba-tiba masuk Imam Syafi'i bawa fatwa yang baru. Agak-agak kita tak marah orang situ. Macam orang sini lah duduk amal satu benda, tiba-tiba kita kata ni tak menepati ni sunnah Nabi SAW, tak kena dengan hadis. Apa anda kau ulama ke? Contoh lah saya bagi tu kan. Jadi tuan-tuan boleh fikirkan, Al-Imam Syafi'i dia orang baru datang ke tempat baru, dah lah pendatang. Lepas tu nak menyalahi pula apa yang diketahui dan yang menjadi mainstream ataupun aliran utama di situ pada waktu itu. Agak-agak macam mana? Itu Al-Imam Al-Ashhab terutama. Dan ini kisah yang disebut dalam banyak buku para ulama sebut supaya kita tidak terlibat dalam hal ta'assub lah, kefanatikan. Hatta kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, antara ulama yang orang kata bertembung lah dan bergaduh dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah Al-Imam Al-Ashhab, kerana dia apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i menyalahi dengan mazhab Maliki pada waktu itu. Jadi Imam Syafi'i sebab bila dia pergi ke Mesir, dia banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru. Kalau dia pergi ke Mesir dulu masa dia berada di Baghdad, saya boleh kata majoriti pendapatnya, fatwanya seiring dengan mazhab Maliki. Tapi masa tu dia di Baghdad. Bila kita lihat pendapat Imam Syafi'i yang lama, memang mirip dengan mazhab Maliki. Sebab dia terpengaruh, terkesan dan ilmunya dididik oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sudah pastilah pendapatnya banyak di arah kepada mazhab Syafi'i. Kita lihat pendapatnya mirip dengan mazhab Maliki kan. Bila semayang berjemaah makmum tak payah baca Al-Fatihah dan solat-solat jahar, itu mazhab Maliki. Apa lagi, banyaklah nak cerita. Tapi bila dia pergi ke Mesir, kalau dia tak nak berlawanan dengan arus yang ada pada waktu itu, dia ikutlah pendapat dia yang lama, kan okey. Tapi di atas perisi ilmu, dia keluarkan juga pendapat-pendapat yang lain. Kalau dia bawa pendapat dia yang lama, okey lah, mazhab qadim dia tu kan. Tapi dia kerana pada waktu itu ilmu yang telah bertambah, dia pun sudah very dedicated, jadi dia tetap dengan pendapatnya sehingga dia nak kata dimusuhi itu tidaklah, tapi bertembung dengan mazhab Maliki pada waktu itu. Sehingga kata ulama, Al-Imam Al-Ashhab pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amiti Syafi'i, ya Allah matikanlah Syafi'i. Dia punya tahap fanatik dia tu. Imam besar tapi masih dikuasai dengan kefanatikan. Itu yang dikritik oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kan? Jadi benda ni dia tak tertakat Ustaz Cokian macam saya ni pun ni kan. Kalau dia kata mesti mazhab Syafi'i, tak boleh campur mazhab, kita tak heran lah, pasal ulama besar pun terlibat dalam hak ehwal kefanatikan ni. Kalau sampai tahap berdoa lah kepada Allah, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i, fa in lam tumit asy-Syafi'i in darasa mazhabu Malikin, kalau kamu tak matikan Imam Syafi'i, maka dia kata akan hilanglah mazhab Maliki. Nampak? Sampai tahap macam tu lah. Baik.